Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab ini yang maksudnya, berusahalah bersungguh-sungguh membersihkan hati dari rasa takut kepada sesama manusia dan mengharapkan sesuatu dari mereka, yakni dari manusia itu. Inilah punca orang akan berdiam diri ketika berlaku kebatilan dan agama dipersendakan. Mereka meninggalkan tugas dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Biarlah menjadi hina di mata manusia selagi kekal mulia di sisi Sang Pencipta yang Maha Mulia. Tidak mengharap sesuatu selain dari Allah. Kita huraikan di sini. Berusahalah bersungguh-sungguh, yakni bermujahadah. Mujahadah artinya sungguh-sungguh. Macam saya sebut, mujahadah ini perkataan jihad juga mujahadah lah. Jihad, mujahadah. Orang Melayu ni dia suka ambil yang pelik-pelik Jadi mungkin yang perkataan jahat tu, jahat, dia perkataan jihad. Jadi mungkin yang jahat mungkinlah. Orang Melayu ni khilaf. Apa itu khilaf? Kita sekarang guna saya banyak kekhilafan. Bila saya sebut ini khilaf para ulama, oh ni silap ulama, dia tak boleh ikut. Bukan. Ini jangan ikut Melayu lah. Ini perkara ni, yang perkataan khilaf Melayu ni, kalau nak dikatakan dalam hukum fiqh ni bid'ah. Dalam bahasa Melayu ni khilaf ni perbezaan pendapat. La tunkir al-mukhtalaf wa innama tunkir al-mujma'. Jangan ditegur perkara yang khilaf. Ni kata ulama salaf. Perkara yang khilaf itu macam doa kunut, tidak doa kunut, maulid, tidak maulid. Jangan tegurlah. Itu ada perbezaan pendapat antara ulama. La tunkir al-mukhtalaf wa innama tunkir al-mujma'. Dan sesungguhnya tegurlah perkara yang ijma'. Engkau sibuk maulid tak maulid, tahlil tak tahlil, yasin tak yasin, kunut tidak kunut, tetapi isteri di rumah pakai baju ketat, pakai tudung di kepala tetapi baju sleeveless, ni apa nak jadi? Itu haram. Itu tidak ditegur. Tapi ditegur orang di masjid buat doa nisfu Sya'ban itu. Jadi khilaf, perkataan khilaf itu ialah perbezaan pendapat. Jadi bila saya sebut khilaf ulama, ini perkara khilafiyah, khilaf antara ulama, bukan kesilapan antara ulama, tetapi adalah perbezaan pendapat. Jadi sama juga dengan jahat. Mungkin digunakan sebab apa? Orang jahat ni dia sungguh-sungguh nak buat benda yang tak baik. Jihad. Jadi kebanyakannya kita jihad yang baik. Sebab itu dinamakan tahajud. Tahajud ini ramai orang yang tanya kepada para ulama, bagaimana tahajud kalau orang baru hendak menjinakkan diri? Tahajud selepas solat isyak, kemudian ba'diyah isyak, kemudian tahajud, niatkan tahajud, boleh dapat? Sebagian ulama sebut boleh, dapatlah. Tapi the essence of tahajud itu, apa itu tahajud? Saya sebut tahajud ini bersungguh-sungguh membangkitkan diri pada tengah malam, sepertiga malam, semata-mata untuk Allah. Sebab itu orang yang bertahajud ni orang yang bangun pada tengah malam, sepertiga malam, khususnya pukul 3.30, pukul 4.30, itu mereka itu mendapat makam yang istimewa. Ada riwayat menyatakan para ahli syurga dah masuk syurga. Kemudian ahli syurga yang di bawah bertanya dengan ahli syurga yang di atas. Dulu maksud mereka itu dalam riwayat ini. Dulu mereka berkata kepada ahli syurga yang di atas, kita perlu ketahui bahawa apabila di syurga, yang di bawah tidak boleh berziarah di atas. Yang di atas boleh menziarahi yang berada di bawah. Jadi amalan ziarah ini ialah amalan ahli syurga. Jadi kita rajin ziarah. Ya. Jadi orang yang ahli syurga, ahli jannah di bawah itu bertanya kepada ahli jannah yang di atas. Dahulu kami di dunia, kami juga bersedekah, kami juga solat, kami juga macam-macam lagi lah, buat baik, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bagaimana kamu semua boleh berada di tingkatan yang di atas? Jadi para ahli syurga ini yang di atas berkata, yang benar, kamu buat sama apa yang kami lakukan. Tetapi tatkala kamu semua sedang lena di buai mimpi di tengah malam,
Dengan ada sebahagian riwayat tu yang saya ingat, kata dengan isteri-isteri yang cantik. Kau kita fahamlah isteri cantik kan, di malam tu macam-macam ceritalah. Dengan katil-katil yang empuk, kami bangkit pada waktu malam semata-mata untuk Allah. Sebab itu mereka dapat maqam yang tinggi. Itu dia, bersungguh-sungguh jihad. Tahajud, itu tahajud kalau selepas isyak dapat tahajud. Jangan kata terus, oh tidak, tahajud kena sepertiga malam. Sampai bila orang nak tahajud? Jadi sebagian ulama sebut boleh niatkan tahajud selepas isyak. Itu termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail ni bukan di tengah malam saja. Kita solat isyak pun qiyamul lail. Lail, malam. Bila masuk malam? Maghrib. Kita isyak, qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbih. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, qiyamul lail pada bulan Ramadan. Qiyamul lail bulan Ramadan tu apa? Solat apa? Tarawih lah. Qiyamul lail. Jadi kalau tengah malam, kalau malam qiyamul lail boleh. Tahajud seperti saya sebut tadi boleh juga. Sebahagian ulama berkata mendapat fadilat tahajud, tetapi sebesar-besar fadilat itu kalau sudah kita biasa selepas isyak, sebesar-besar fadilat itu ialah pada sepertiga malam. Banyak rahsianya sepertiga malam ini. Antara ada rahsia-rahsia Allah itu ibarat turun ke langit dunia. Dalam satu hadis qudsi, siapa yang hendak minta ampun kepada aku, minta apa saja. Kita minta pada manusia, kita minta RM1, $1 kita minta dengan apa? Contohlah orang kaya, kita minta dengan orang kaya, cik ada $1. Orang kaya duduk rumah banglo, apa $1? Dia punya title pun bukan Haji Bakhil, dia title memang orang yang dermawan. Kita minta $1 dengan dia. Seminggu sekali kita minta $1. Sebulan berapa? $4. Setahun berapa? Times 12, $48 lah, $48. Dengan orang kaya ni yang tidak ada masalah, dia tidak ada tanggungan apa, $48. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi cubalah jumpa tiap-tiap kali jumpa muka dia seminggu sekali. Menyampah tak? Boleh menyampah tak? Ada orang kaya macam tu. Bukan dia kedekut, tapi menyampah. Datang asyik minta, datang asyik minta. Hari-hari datang mau pinjam, hari-hari datang mau pinjam. Apa kau tak ada malu kah? Cerita apa? Kasim Baba unta padang pasir pun tak ada malas macam kau dah. Kan? Walaupun $1. Tetapi Allah, jika kita minta pada Allah, semakin hari kita minta, semakin Allah cinta. Semakin hari kita minta, semakin Allah cinta. Allah mahu kita minta pada Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu yang kita bernafas. Apabila kita minta pada Allah, itu termasuk zikrullah. Kita menghambakan diri, kita sedar bahawa kita ini hamba Allah, kita minta pada Allah. Sebab itu berusahalah bersungguh-sungguh membersihkan hati dari rasa takut kepada sesama manusia dan mengharapkan sesuatu dari mereka. Mengharap, ingat, bukan pada manusia, mengharap hanya pada Allah Jalla Jalaluh. Jikalau kita mengharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Tetapi Allah tidak akan pernah kecewakan kita, walaupun anak kita dimatikannya, walaupun ibu kita dimatikannya. Tetapi inna ma'al usri yusra. Dan Allah sambung lagi, fa inna ma'al usri yusra. Jadi Allah ini mahu kita dekat dengannya. Salah satunya solat. Apa itu solat? Solat itu dari perkataan Arabnya silah. Silah itu sambung. Jadi nak sambung hubungan kita dengan Allah, solat. Apabila kita sudah sambung perhubungan kita dengan Allah, mustahil kita dapat mengetuk pintu Allah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada qasidah itu. Bukan dalil, tetapi qasidah yang dikarang oleh para ulama. Dan ulama-ulama ini saya yakin mereka adalah al-ulama warathatul anbiya. Mereka tidak minta apa-apa, hidup mereka zuhud. Dan mereka qasidah itu, mereka qasad lintasan hati mereka kerana kerinduan itu, mereka menzahirkannya dengan menciptakan inilah ya Imam Rusli ya Sanadi Allah Allah anta babullahi mu'tamadi. Ya Imam Rusli, bukan Rusli kedai kopi.
Wahai imam segala rasul, seorang rasul, ramai rusul, seorang nabi, ramai anbiya. Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Jadi wahai imam ketua segala rasul, ya imam arus liya sanadi, wahai sanad kami, apa yang kita lakukan semua bersanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah pintu kepada Allah, tempat pergantungan kami. Jadi sebab itulah solah itu penghubung kepada Allah, dan apabila hendak dekat kepada Allah, itulah jamaknya, itu pluralnya solawat. Itulah selawat kepada Nabi SAW, penghubung kita kepada Nabi. Dan di dalam mazhab Syafi'i, kita ini jikalau tidak selawat kepada Nabi SAW pada tahiyat akhir, selawat pada Nabi SAW pada tahiyat akhir itu adalah rukun. Allahumma salli ala Muhammad yang diajar Nabi. Jika hendak menambah Sayyidina, suka hatilah. Allahumma salli ala Muhammad itu rukun. Siapa yang tidak membaca itu pada tahiyat akhir, maka tidak sah solatnya itu. Dan ditambah pula wa ala ali Muhammad, itu adalah sunat ab'ad. Siapa yang tidak membaca wa ala ali Muhammad pada tahiyat akhir, maka dia disunatkan sujud sahwi. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, membaca doa kunut dan selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Jadi kita pergantungan kepada Allah, cintanya Allah kepada kita ini sebenarnya Allah hendak kita dekat pada Allah, bukan hendak menyusahkan kita. Kerana Allah sudah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidak didatangkan ke atas kamu itu semua perkara yang menyulitkan dalam agama. Kita jangan menyulitkan orang. Ya, kita jangan menyulitkan orang, kerana Allah tidak menyulitkan kita. Sebab itu pentingnya ilmu. Doa iftitah tidak perlu. Maksud tidak perlu tu tidak wajib. Itu sunat hayat, bukan pun sunat ab'ad. Jadi yang pentingnya itu solat. Orang kalau nak fikir tidak hafal doa iftitah, tidak hafal, nak kena buat, wajib buat. Kerana kurangnya ilmu, kata-kata kita itu yang ditakuti, kita memberatkan orang, dan akhirnya orang itu tidak solat gara-gara kita. Kerana kita tidak ada ilmu, kita memandai-mandai, maka orang itu tidak solat, ditakuti. Apa yang keluar daripada mulut kita ini, itu dosa besar. Seperti mana Nabi SAW ada bersabda, maksudnya itu seseorang ramainya dihumban ke dalam neraka kerana dua perkara ini. Dosa dua perkara ini. Satu kemaluan, kerana tidak menjaga kemaluan. Yang satu lisan. Dan Nabi SAW juga ada bersabda, maksudnya itu seseorang itu menyatakan sesuatu yang dia fikir tidak ada apa-apa, tetapi di sisi Allah itu adalah dosa besar, dan dia dimasukkan ke dalam neraka, dihumban ke dalam neraka jauh seperti bintang Thuraya. Itu masalah. Jadi sebab itu kita perlu ilmu ini untuk kita berdakwah, mengajak orang dekat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti saya sebut, solat itu penghubung antara kita dan Allah, dan Allah juga menunjukkan bukti bahawa perlunya Nabi SAW, kita perlu juga berhubung dengan Nabi SAW di dalam solat itu. Hanya dengan dua saja kita boleh berbicara di dalam solat. Menyebut dua je nama, Allah dan Muhammad di dalam solat, yang menjadi rukun. Jadi kita jangan rasa takut kepada sesama manusia, Habib Abdullah kata, dan mengharapkan sesuatu dari mereka. Inilah punca orang akan berdiam diri ketika berlaku kebatilan dan agama dipersendakan. Kita orang Islam ini, wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Orang-orang yang beriman ini, lelaki dan juga wanita, mereka berganding bahu menolong antara satu sama lain. Ayat Al-Quran itu mengajak kepada kebaikan dan menghindari berpesan-pesan supaya tidak melakukan kemungkaran.
mencegah. Jangan buat ni, jangan buat ni. Tapi apa jadi sekarang? Kerana kita banyak melihat kepada orang itu statusnya, orang itu buat salah pun kita diam saja. Wah, ni status dia begini, status dia begini. Buat salah diam saja. Contoh, ulama ini tidak digalakkan. Umumnya jangan kata ulama, saya kata ulama tidak digalakkan, kita pergi sebut ustaz-ustaz mana yang dekat dengan sultan. Umum, secara umum, masing-masing tahu niat hati masing-masing, kita tidak boleh menghukum. Ulama ini secara umumnya tidak digalakkan untuk mengetuk-ngetuk pintu istana. Itu ada dalam riwayat-riwayat salafus soleh banyak sekali. Dan saya ambil yang paling selamat sekali, saya tidak menyebut hadis, tapi besar kemungkinan riwayat daripada salafus soleh menyatakan sejelek-jelek ulama ialah, maksud mereka itu ialah fatwanya mengikut kehendak sultannya. Sultan, jangan ingat saya kata Sultan Johor, Sultan Malaysia kan, agung, bukan. Sultan ni sultan, raja dalam bahasa Arab. Dan sebaik-baik raja ialah decision apa? Keputusannya itu action apa? Action, tindakannya. Seperti itulah, tindakannya itu mengikut fatwa ulama. Sejelek-jelek ulama ialah apabila fatwanya mengikut kehendak penguasa, dan sebaik-baik penguasa keputusan ataupun tindakannya mengikut fatwa ulamanya. Jadi ulama ada main peranan, bukan mengetuk-ngetuk pintu istana. Ya, banyak lagi ceritalah yang mana para ulama ini mereka menghormati para raja. Menghormati, kita memang disuruh menghormati. Nabi ada suruh orang bangun untuk menghormati sahabat para Ansar. Sahabat Ansar ada satu kabilah, qumu, Nabi suruh bangun untuk apa? Ila sayyidikum, bangun untuk ketua-ketua kamu. Nabi suruh bangun. Jadi menghormati je, tetapi hati kita tetap sujud pada Allah. Tapi sekarang ramai orang hormat. Ni kan musim pilihan raya baru lepas kan. Wah, kata parti politik ni macam ni, oh, ni tak bagus, ni tak bagus, ni tak bagus cakap gitu. Tapi bila di depan macam mana? Bukankah itu tanda-tanda munafik? Itu dua muka. Dan dua muka ini Allah paling tidak suka orang berdua muka. Allah murka, bukan murka, tidak suka. Benci boleh rindu, kalau ikut bahasa kita. Benci boleh sayang, tetapi tidak suka, oh itu payah tu. Tidak suka terus tidak mau pandang. Kan ada? Jadi tertunduk macam orang Jepun, tapi belakang cakap macam-macam. Kenapa? Ini masih melihat kedudukan orang itu. Hatinya tidak terpaut pada Allah. Dia belum tahu hakikat kebesaran Allah. Jikalau dia tahu hakikat kebesaran Allah, pasti dia akan menghormati semua mengikut darjat-darjat mereka, tetapi hatinya tetap sujud pada Allah. Hati sujud pada Allah, itu yang penting. Bukan zahir sujud. Zahir sujud memang itu zahir, itu wajib. Tetapi tidak semua orang yang solat itu sujud di hati mereka. Berapa ramai yang solat di dalam masjid, imannya di masjid, keluar imannya ditinggalkan di dalam masjid. Berapa ramai? Ada yang imannya itu begitu saja, di dalam masjid pun dia tunjuk yang dia tu tidak beriman dengan kata-kata mengumpat. Jadi itu perlu kita sujud kepada Allah hati kita ini, supaya apabila kita jalan lurus, seperti saya pernah katakan, orang yang di atas jalan yang lurus ini, dia akan nampak 1 kilometer di hadapan itu, jalan itu bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Tetapi orang yang di atas jalan yang bengkang-bengkok, dia tidak akan nampak kelurusan jalan yang di hadapan. Jadi beradalah di atas landasan jalan yang lurus, supaya kita tahu yang di depan tu bengkok ke kiri atau ke kanan atau jalan lurus. Faham apa yang saya katakan? Bagaimana hendak tahu begitu? Sujudlah hati kita pada yang mencipta kita. Dan agama dipersendakan. Berapa ramai juga orang yang jikalau di hadapan manusia,
Jadi kalau di hadapan kawan-kawannya yang Islam, kata agama pumpang. Ini pasal hijab ni, nak kena pakai hijab. Tetapi apabila berada di bangsa asing, agama lain, di kalangan kawan-kawannya, dia bertukar pula nadanya itu. Islam sebenarnya tak macam ni. Dia senang dimanipulasi. Islam sebenarnya tidak macam ini, tidak macam ini, tidak macam tu. Sepatutnya kita ada kelonggaran. Dia tukar pula. Dia membenarkan yang kafir. Di depan Islam, dia membenarkan Islam. Dia orang yang paling outspoken, menegakkan kononnya. Tetapi di belakang Islam, kawan-kawan Islam, dia ikut sama serta menghina agama Islam dan hukum-hukum Islam. Bukan saya menyuruh petition hijab, bukan. Saya tidak agree pasal petition hijab di Singapura ni. Terus terang, 100% saya tidak agree. Ya. Kita percaya pada mufti kita. Mufti kita, saya pernah duduk dengan mantan mufti. Beliau, kita dalam MUIS itu ada forum antara asatizah dan masjid. Mereka sedang melakukan dialog bersama kerajaan. Dan saya side track sikit. Fiqah dalam negara bukan Islam lain dengan fiqah negara Islam. Pelajari sebelum bertindak. Ya Ustaz, hijab ini wajib Ustaz? Memang wajib. Satu, semua muhasabah diri masing-masing. Orang Islam ada makan babi tak? Orang Islam ada makan babi tak? Ramai tak orang Islam makan babi? Dulu McDonald ada jual babi tak? Hamburger McDonald tu babi kan? Kan? Kerana orang Islam memang tidak makan babi dan strict, tegas tidak makan babi, maka Allah datangkan bantuan daripada McDonald ke Kentucky, terus ke Burger King dan macam-macam, terus bertukar menjadi halal. Tetapi ramai tak orang Islam bertudung sekarang ini? Ramai yang bertudung. Tetapi berapa ramai yang pakai baju ketat, yang tidak betul-betul menutup aurat? Mempersendakan agama tak? Jadi kita mempersendakan agama Allah. Tiada bantuan daripada Allah. Itu letak sendiri masing-masing muhasabah. Jangan sibuk hijab petition. Jikalau government kasih hijab petition itu, berapa ramai yang mempersendakan agama? Membenarkan hijab petition, approve. Lebih ramai mempersendakan agama. Hijab tetapi pakai yang ketat. Memalukan agama Islam. Allah tidak mahu Islam ini dikotak-katikkan. Sebab itu tidak ada undang-undang untuk hijab. Ustaz, wajib Datuk nak kerja. Wanita tidak wajib bekerja. Yang kerjanya laki-laki. Itu kerja je yang tak pakai hijab. Itu aja kerja yang ada. Faham? Jadi itu baru sedikit. Kalau nak masuk dalam lagi, nanti dah masuk bab fiqah pula, tak masuk tasawuf. Jadi apa-apa agama dipersendakan seperti saya sebut tadi, depan Islam dia begini, belakang Islam dia begitu, ini tanda orang munafik besar. Itu ada disebut di dalam Al-Quran, ada disebut di dalam hadis Nabi SAW, tanda-tanda munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu, fi qulubihim maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambah sakit pada diri mereka itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan untuk mereka itu azab yang sangat pedih. Ya, orang munafik. Jadi kita ini semua kita perlu mempertingkatkan kita punya pengetahuan tentang keesaan Allah, satu. Sayangnya Allah kepada kita, satu. Cintanya Allah kepada kita, satu. Semua yang Allah suruh kita lakukan ini semata-mata untuk semakin dekat kepada Allah. Kalau kita semakin jauh, itu masalah kita sendiri. Kemudian apa? Mereka meninggalkan tugas dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Saya sebut tadi, sepatutnya orang-orang Islam ni amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kerana dia melihat status ataupun apa, dia meninggalkan tugas dakwah. Biarlah menjadi hina di mata manusia selagi kekal mulia di sisi Sang Pencipta yang Maha Mulia. Tidak mengharap sesuatu selain dari Allah. Kita sebut la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah.
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi sebenarnya kita hanya cakap saja, omong kosong. Asyhadu alla, itu ada penafian di situ. Penafian bahawa la, Islam satu-satunya agama yang berani menyatakan tidak. Tidak apa? All religion are the same. All religion teach good things. Ya, semua agama mengajar yang baik. Tetapi tidak semua agama tetapi Islam tidak mempertuhankan seorang nabi ataupun rasul. Islam lain. Kerana Islam, Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak ada bapa, orang tua, dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sama sesuatu pun sekufu, setaraf dengan Allah. Tidak sama. Ada orang kata sampai apa, oh Nabi ini adalah zahirnya Allah. Ini orang-orang, kita ni sayang Nabi. Sebab itu ada dalam rukun syahadah ni, kita, semua ibadah kita ni ada rukun. Syahadah ada 4 rukun. Nabi itu sebab asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tidak mengharap sesuatu selain daripada Allah. Kita dihina manusia, memang kita hina. Kita dicaci manusia. Nabi SAW Sayyidul Bashar, ketua manusia, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk yang dijadikan Allah, dicampak najis, membawa risalah yang benar. Kita ni mulut banyak pembohong, mengata orang belakang orang. Kita tak mau dihina. Orang yang lebih mulia, yang paling mulia dalam dunia, makhluk, bukan orang saja, makhluk yang paling mulia dihina. Kita ni, jikalau kita dihina, orang cakap belakang kita, orang mengata di depan kita, sakit ataupun tidak sakit, itu kafarah, mencuci dosa kita kalau kita tidak ada buat salah. Tetapi jikalau kita memang suka mengaibkan orang, mengata orang, kita dihina, memang patutlah untuk Allah sedarkan kita. Tetapi jikalau kita tidak ada buat salah, kita mengajak yang benar, kita dihina, dicaci, satu dunia menghina kita, menjatuhkan kita, ibaratnya menekap muka kita di atas najis, tetapi Allah muliakan kita, kita tetap mulia. Tetapi seluruh dunia, termasuk haiwan, mengagungkan kita, termasuk jin mengagungkan kita. Tetapi jika Allah hina kita, kita memang hina, walaupun kita diagung-agungkan satu dunia. Dia faham ya? Hanya Allah saja yang paling mulia, dan kita hanya mengharap kepada Allah, tidak lain daripada Allah. Harapan pada Allah, bantuan daripada Allah melalui manusia, melalui macam-macam cara. Jika seseorang dihadiahkan sesuatu oleh saudara muslimnya dengan cara baik, ambillah pemberian itu sekadar yang diperlukan, bersyukurlah kepada Allah ketika itu, ucapkanlah terima kasih kepada pemberi. Maka kita orang Islam ini tidak boleh berlebih-lebihan. Itu diajar di dalam Al-Quranul Karim, dalam bab makan ataupun apa. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan kau berlebihan. Kita kalau orang nak hadiahkan kita sesuatu, contoh, dah ada kitab Bidayah wa Nihayah semalam. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua, saya ucapkan. Kita advertisement sikit, iklan sikit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana telah membaca Mabruk Alfa Mabruk semalam dan kitab Bidayah wa Nihayah yang betul-betul saya memang tersentuh betul lah. Terima kasih. Semoga Allah memberi rezeki dan rahmat kepada anda semua. Terima kasih. Dah dapat kan Bidayah wa Nihayah? Datang satu orang ustaz, ni saya ada Bidayah wa Nihayah. Ustaz pun ambil, nak simpan saja simpan. Ada orang suka gitu tau. Dia ada tudung biru, sama tudung biru ni Nialofa. Dia ambil juga. Jangan. Orang hadiahkan. Kalau nak ambil, cakap saya dah ada ni.
Tapi tak, ambil aje lah. Ambil, beri pada orang. Jangan suka simpan. Jadi penyakit, simpan. Nanti dah tua-tua rumah macam karung guni. Jadi itu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak suka orang-orang yang berlebihan. Diambil dengan cara yang baik sekadar yang diperlukan. Katalah kita ada duit, kita ada duit, isteri nak bersalin, perlu 4,000. Kawan pun tahu kita ada, kita perlu 4,000. Kawan ni tahu kita perlu 4,000. Kawan ni tahu kita perlu 4,000. Kawan yang itu tahu kita perlu 4,000. Alhamdulillah banyak kawan yang banyak duit. Kita yang pok. Jadi kawan ini kasih 500. Kawan ini kasih 700. 1,002. Kawan ini kasih 1,000. Dah 2,002. Kawan ini kasih 1,000 lagi. 3,002. Yang ini pula nak kasih 2,000. Kita main ambil aja. Dah apa? 3,002, 2,000, 5,002. Kita main ambil aja. Jangan. Walaupun orang hadiah. Cakap ambil yang ini, balik saya perlukan 4,000. Itu amanah. Itu mendidik hati kita untuk tunduk pada dunia, untuk tidak tunduk pada dunia. Dzanbun la yaghfiru hubbud dunya. Dosa yang tidak diampuni, cinta dunia. Ada orang berapa banyak antara kita? Saya yakinlah banyak di antara kita. Kawan ambil aja lah, orang dah kasih ambil. Itu tidak amanah. Contohnya, itu berlebih-lebihan. Itu kita bukan mendidik hati kita untuk tunduk kepada Allah, tapi mendidik hati kita untuk tunduk kepada dunia. Bersyukurlah kepada Allah ketika itu. Ucapkanlah terima kasih kepada pemberi. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Itu hadis Nabi SAW. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Sebab Allah yang memberi itu, dia terima kasih itu ibarat dia berterima kasih dengan Allah. Ada orang ni belajar tak nak belajar, baca buku, YouTube, Google, orang beri dia, tak sebut terima kasih pun. Sebab apa dia kata apa? Ni ada orang belajar hakikat makrifat ni, adab tak ada. Dia tak tahu muamalah dengan manusia ni penting juga untuk sampai kepada Allah. Allah kita masukkan kita pada syurganya kerana apa? Rahmatnya. Rahmatnya kerana apa? Kerana kita mengasihi sesama manusia dengan akhlak yang baik. Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang antara kamu yang dekat padaku tempat duduknya di hari kiamat ialah orang yang baik akhlaknya. Itu Nabi SAW sebut. Akhlak dengan sesama manusia. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Jadi untuk dapat cinta Allah, cinta sesama manusia. Itu makam cinta, makam kasih dan sayang. Bukan di sini saya cinta Allah, saya sayang Allah, tetapi tidak menunjukkan kasih sayang sesama manusia itu. Dan kasih sayang bukan di sini through actions. Actions speaks louder than words. That's why dalam Islam pun mengajar kita action speaks louder than words. Kita orang Islam, ya, tetapi tidak sekadar Islam saja kita sebut, tetapi kita solat. Itulah action kita menunjukkan yang kita orang Islam. Jadi kita terima kasih kepada Allah dengan berterima kasih kepada yang pemberi nikmat itu juga. Sekiranya hadiah tidak diperlukan dan ia tidak pula merosakkan hati naluri, terimalah dengan baik. Tidak merosakkan hati, terimalah dengan baik. Contohlah ni, saya kasih contoh. Ini kalau siapa baca buku saja, tidak ada bimbingan, orang dah kasih ustaz, ambil aje lah yang ekstra 1,200 tu. Tapi akan merosakkan hati ataupun tidak? Pasti merosakkan hati kebanyakannya. Tidak mahu merosakkan hati, cakap apa? Ambil saja ni lah, saya dah cukup ni. Awak ambil? Tidak, saya tidak perlu ni. Saya hadiahkan kepada awak. Daripada dia nak sedekah, dia hadiah. Hadiah jangan tolak. Nabi tidak pernah tolak hadiah. Nabi tidak pernah tolak hadiah. Boleh juga dikembalikan dengan penuh penghormatan agar tidak mengguris hatinya. Memelihara maruah orang Muslim sangatlah dituntut dan ia amat bernilai di sisi Allah. Orang Muslim ini kita perlu maruahnya dijaga. Kerana apa? Orang takut orang kecil hati. Kita orang dah bersemangat nak kasih, jangan potong steam lah orang kita cakap. Aku dah nak kasih ni, tak nak terima ini, macam-macam kan.
terima saja dengan baik. Kalau tidak merosakkan hati. Jangan memulangkan pemberian untuk mendapatkan pujian dan nama. Demikian juga mengambil kerana kedudukan. Maksudnya, jangan memulangkan pemberian untuk mendapatkan pujian dan nama. Tahu maksudnya apa? Macam saya kata tadi, 1,200 tu balance, ada 1,200 ke 1,000 balance lagi. Nak tunjukkan dia yang aku ni zuhud, jadi orang kata aku zuhud, dia pulangkan. Tak apa. Jadi macam mana ustaz ni? Ustaz kata pulangkan untuk tidak merosakkan hati. Tapi ini pujian dan nama macam mana ni? Berlawanan. Daripada situlah kita kikis, kita belajar mengikis. Sebab itu saya sering sebut Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah dalam manaqibnya. Siapa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Beliau rahimahullah ta'ala adalah pengarang Maulid Al-Habsyi, atau lebih dikenali dengan Maulid Simtud Dura. Apa beliau menyatakan dalam manaqibnya itu, maksudnya itu, aku mempunyai seorang guru. Ada seorang guru, banyak guru beliau, tapi ada seorang guru ni yang aku tidak belajar apa-apa pun daripadanya, kecuali setiap apa yang ingin aku lakukan, guru aku ini akan menyatakan, luruskan niat, perbetulkan niat. Hati kita ni, musuh kita ni, nafsu kita, yang mana kita nak nama, nak apa, pujian dan macam-macam lagi. Pujian hanya kepada Allah, tidak guna saya sebut pujian daripada manusia. Jadi bersihkan hati, luruskan niat. Demikian juga mengambil kerana kedudukan. Kedudukan orang itu, dia orang besar, takut, tidak, tolak saja. Berapa ramai ulama yang menolak pemberian penguasa-penguasa? Berapa ramai ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada ramai ulama-ulama yang dapat lihat itu adalah duit daripada penguasa itu, duit dinar emas itu. Dinar emas ni kalau dah banyak tu dah boleh harga million, ratus-ratusan ribu dapat dalam satu peti. Kita apa buat kalau kita nampak begitu? Enjoy. Satu hari nasi rawan, besok nak breakfast lain pula. Macam-macam. Besarkan perut ni. Bukan besarkan iman, besarkan perut. Tapi ulama ini dapat melihat duit itu berlumuran darah rakyat, kezaliman, penindasan, penipuan, riba. Ulama tidak mahu. Ada ulama datang majlis tidak mau makan, sebab duit untuk makanan dalam majlis itu duit haram, hasil haram. Daging yang tumbuh daripada benda yang haram itu adalah isi api neraka. Jadi hati-hati, jangan asal main ambil saja. Sebenarnya mengambil kerana mencari kedudukan adalah lebih baik dari menolak kerana mencari kemegahan. Orang yang benar dan mulia tidak akan diperdaya oleh dunia. Mereka hanya mengambil cahaya hidayah dari Tuhannya yang Maha Esa. Sebenarnya mengambil kerana mencari kedudukan adalah lebih baik dari menolak kerana mencari kemegahan. Faham tak macam ni? Pening tak? Pening. Menunjukkan yang kita tidak boleh takbur. Tidak boleh besar diri. Lebih baik kita nak itu post. Maksudnya ni bukan disuruh ambil, tetapi istilahnya ini untuk hati kita ini tunduk, zuhud, tawaduk, rendahkan diri pada Allah, bukan kepada penguasa. Lebih baik kita ambil itu untuk dapatkan kedudukan dunia. Faham? Kedudukan dunia. Awak ambil ini, awak nanti saya kasih ini. Bagus. Tapi sebenarnya tidak bagus. Tapi itu lebih baik daripada kita menolak untuk dapat kemegahan. Man tawadda' rafa'ahu Allahu. Ini hadis Nabi SAW. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkatnya tinggi. Wa man takabbar wada'ahu Allahu. Dan siapa yang membesarkan diri, Allah akan merendahkan dirinya. Dan dalam hadis qudsi Allah disebut, kemegahan, kebesaran adalah selendang dan sarungku.
siapa yang ingin merampas salah satunya daripadaku, aku akan campak dia di neraka. Ada riwayat yang lain, dia telah mengisytiharkan perang terhadap aku. Jadi kemegahan, kebesaran hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Faham? Maksudnya ini, walaupun mencari kedudukan itu tidak bagus, itu adalah lebih baik istilah